Para penonton, itulah dia antara perkongsian kita untuk hari ini. Iaitu kita ada beberapa produk di depan kita. Jadi bersama dengan kita ialah Encik Muhammad Azli Muhammad Yatim selaku pengasas Sinar Permata. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, dan di sebelah kiri di sebelah kiri saya adalah saudara Abi Halim Al-Firdaus, duta dan juga pengawal pemasaran. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima Okey, kasih. dah tak sabar nak cerita pasal Resdung tadi kan. Tengok video dah sangat menarik. Jadi mungkin Encik Azli boleh mulakan dulu. Dan apakah kesannya kalau kita kena resdung ni, dan antara produk-produk ni mungkin ada apa ni kelebihan untuk membantu kita dari penyakit resdung. Silakan. Ya, terima kasih banyak pada Sofia dan terima kasih banyak pada TV Al-Hijrah pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah para penonton, bersyukur kita kehadirat Ilahi. Sebenarnya pada pagi ini Sofia, topik kita bagi saya sangat-sangat menarik. Kita cerita pasal kesihatan daripada hujung rambut ke hujung kaki. Pertama sekali ini saya nak kasih pada penonton yang mana nikmat yang Allah Taala beri pada kita, termasuk nikmat mata, hidung dan telinga. Jadi di sini para penonton, bahayanya penyakit risdung. Apakah tanda-tanda penyakit risdung? Banyak terjadi di masyarakat kita ini tuan-tuan. Kadang-kadang orang tanya saya, banyak kaedah rawatan yang kita tengok ini. Setengah orang kita kena kenal lagu mana bentuk dan jenis penyakit risdung. Setengah orang kata ada, setengah orang menggunakan asap ataupun menggunakan lilin. Ada juga dulu setengah pihak menggunakan lintah. Jadi sebenarnya penyakit risdung tuan-tuan, dia sejenis lendir yang mana dia ada di kepala kita, di muka dan di telinga. Jadi kita tanyalah ini mana-mana kaedah. Kita tanyalah mana-mana pakar, kaedah rawatan yang paling terbaik, kita kena buang, kita kena matikan ibu dia. Jadi penyakit risdung tuan-tuan, dia ada tanda dia. Dan penyakit risdung pula, saya boleh kategorikan dia ada 3 kategori. Pertama sekali risdung tulang yang kita takut. Risdung tulang ni berlaku ni, dia boleh jadi polik dalam hidup kita, dia akan blok pernafasan kita. Dan yang kedua, risdung daging. Risdung daging ni dia akan tumbuh jerawat batu, jerawat di muka kita yang kita takut jerawat di bahagian di belakang badan. Dan banyak terjadi di masyarakat kita ini risdung angin yang kita kategorikan. Tanda-tanda dia tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa gatal mata, gatal muka, bangun pagi bersin, mulut berbau, rambut jadi gugur. Setengah orang sudah hilang deria bau ini tuan-tuan. Jadi di sinilah para pendengar ni, para penonton ini, yang mana Sinar Permata dah hampir, kita dah buka pusat terapi kami ni hampir di seluruh Malaysia hari ini, termasuk Sabah dan Sarawak. Bagi mereka dah ada tanda-tanda penyakit risdung, tak usah sayalah penyakit ni. Sebab penyakit risdung tuan-tuan, saya boleh kategorikan sebagai virus. Virus ni Sofia, dak orang Kelantan kata ibarat kumel makan dalam senyap. Lagu mana tu betul kumel makan senyap ni? Pepatah Melayu mengatakan ibarat ulat makan daun. Begitulah bahayanya penyakit risdung tuan-tuan. Ya, okey, baik Cik Abi. Jadi kalau kita nak tahu tentang penyakit risdung, dari usia berapa dia mula berjangkit? Sebenarnya penyakit resdung ni dia tidak mengenal usia. Jangan kita sangkakan orang dewasa sahaja yang boleh kena penyakit resdung. Sebabnya berdasarkan pengalaman kami, 23 tahun pengalaman kami, ada juga dalam kalangan kanak-kanak. Seawal usia 4 tahun. 4 tahun, ada yang 6 tahun, 7 tahun. Dan yang paling menyedihkan, ada satu panggilan yang saya terima dari Rompin Pahang. Katanya suaminya mengidap resdung sejak usia remaja lagi. Sekarang ni sudah ada 6 orang anak, masih lagi ada masalah resdung. Jadi bayangkanlah, ini kerana kita biarkan. Jadi sekarang ini hadirnya Sinar Permata membolehkan yang bermasalah dengan resdung ini datang ke pusat rawatan kami. InsyaAllah kita akan cuba ikhtiar. Dan kebanyakan yang datang ke tempat kita mungkin dengan sekali rawatan ataupun 2 kali rawatan, dan seelok-eloknya 3 kali rawatan. 3 kali. Seperti mana yang pengasas kita bagi tahu tadi, kaedah kita buang lendir. Buang lendir sebabnya selagi tak buang, dia akan terus bersarang dan benda ni akan menjadi semakin bahaya. Contohnya kalau kanak-kanak. Kanak-kanak dia lebih sensitif. Dia punya organ-organ itu masih lagi lembut. Jadi apa yang kita risaukan, seandainya resdung ini dijangkiti ataupun kena pada kanak-kanak, kita bimbang ia akan merebak ke bahagian mata. Sebab kanak-kanak sensitif berbanding orang dewasa. Jadi apabila merebak ke bahagian mata, kita risau
kadang-kadang berkemungkinan ia boleh menjadi buta, hilang penglihatan dan sebagainya. Lagi mudarat. Sebabnya berdasarkan panggilan yang kami terima, macam-macam masalah sebenarnya. Ada yang semakin lama mata menjadi semakin kabur. Kadang-kadang dia kata tak selesa dah. Dulu kalau menonton TV bersama dengan isteri rasa seronok. Sekarang ini kalau menonton TV, kalau tengok bola, asyik bersin satu hal. Bola, kalau tengok bola, bola sebiji tu nampak banyak 2 biji, 3 biji. Lepas tu kadang-kadang mata kita pun jadi macam tak tahan, dah tak kuat lagi untuk melawan cahaya. Sekarang ini kan gadget. Boleh dikatakan mata kita asyik dengan gadget, telefon pintar dan sebagainya. Jadi mata cepat berair, kalau menonton TV pun rasa macam mudah senak mata. Itu antara sebab ataupun tanda-tanda kita sudah dijangkiti ataupun sudah kena dengan virus resdung. Jadi datanglah ke pusat rawatan kami, kita ada 15 cawangan di seluruh negara. Memang boleh dikatakan semakin berkembang. Seperti mana yang pengasas kita katakan tadi, bermula dari Johor, sekarang ni kita sampai ke utara, ke pantai timur. Boleh dikatakan hampir seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah. Jadi Encik Azli mungkin inilah solusinya yang berada di depan saya, produk-produk ni. Mungkin Encik Azli boleh ceritakan apakah kelebihan produk ni. Okey, sebenarnya produk ni para penonton hari ini kita sediakan ibarat baja untuk mata. Dan ada juga banyak terjadi juga di masyarakat kita hari ini. Sebenarnya sinar permata ni kita ada 2 kaedah rawatan. Pertama sekali, bagi mereka ada masalah mata. Mata ni, Sofia, yang kita tahu hari ini, apabila kita dah ada tekanan kandungan gula yang berlebihan dalam badan, automatik mata kita menjadi kabur disebabkan darah tadi dah capur dengan mata kita. Apabila darah dah capur, yang kita takut apabila darah dah melekat dalam mata, kemungkinan kita akan hilang penglihatan. Bagi mereka ada masalah kandungan gula yang berlebihan dalam badan, kita syurkan sangat dapatkanlah jus Dapatika. Yang mana jus Dapatika ni setelah masukkan 6 herba yang paling terbaik, yang kita pertama sekali ada pokok tunjuk langit, pokok gajah tarik, buah mengkudu, buah peria, pokok tebu gajah dan pokok misai kucing. Yang mana kita tahu pokok-pokok tadi ia dapat membantu menurunkan balik tekanan gula dalam badan kita. Kalau para penonton nak tahu lebih lanjut, di mana pusat rawatan kami, di mana jelajah sinar permata yang akan diadakan, para penonton boleh hubungi saya di talian 01434343888. Dan untuk promosi hari ini, Encik Azli, ada apa-apa promosi tak? Kalau kita tengok ada pelbagai produk kan, jadi mungkin ada para penonton kita kat luar sana yang dah excited dengar tentang apa ni kelebihannya. Jadi mungkin ada promosi untuk hari ini. Okey, promosi untuk hari ini para penonton, kita menggalakkan orang datang dulu di pusat terapi kami. Kita menyediakan pemeriksaan secara percuma. Mari dulu tuan-tuan. Dan apabila kita dah tahu tahap penyakit kita, yang paling terbaik kita kena buang, kita kena matikan ibu dia. Baik, Cik Abi, mungkin boleh kongsikan sikit tentang jelajah sinar permata. Okey, baik. Tadi mungkin Ustaz Azli sengaja tak nak bagi tahu promosi. Itu rahsia sebenarnya. Surprise. Tapi kalau datang ke tempat kami memang ada promosi. Saya jamin. Saya jamin datang ke tempat kita untuk yang ingin dapatkan rawatan dan juga ingin dapatkan produk-produk kami, ada promosi istimewa. Okey. Untuk jelajah sinar permata, sekarang ini kami sedang mengadakan ataupun buka booth di Halal Fest Selangor, bertempat di perkarangan Masjid Negeri di Shah Alam sehingga hari Ahad ini. Itu yang sedang berlangsung sekarang ini. Dan yang terdekat untuk bulan Ogos nanti, ini lama ni, kita ke Sandakan Sabah. Bermula 14 Ogos. Pernah pergi Sabah? Pernah sekali je. Pun dengan hijrah. Jadi kami bukan apa, kerana warga Sabah Sarawak boleh dikatakan kita menerima panggilan telefon, mereka cukup teruja menanti kehadiran sinar permata di sana. Jadi untuk tidak menghampakan orang Sabah, kami akan bersama-sama di sana, iaitu di Pasaraya Harbour Mall di Sandakan. Bermula 14 Ogos hingga 31 Ogos. Bermula pukul 10 pagi. Kemudian yang kedua di Tawau Sabah. Tawau Sabah ni penghujung bulan Ogos, iaitu pada 28 Ogos sehingga 31 Ogos. Dan tarikh yang sama juga kami berada di
Kuching, Sarawak. Okey, dan kalau kita tengok pun dah ada juga Facebook, kita boleh rujuk di situ. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan juga Cik Abby kerana bersama dengan kami. Kita dah pun tiba di penghujung rancangan sekejap sangat. Alhamdulillah, betul. Sekejap saja kita dah kongsi pelbagai perkongsian yang menarik hari ini kepada anda semua, terutamanya penonton. Assalamualaikum. Dan sekian daripada saya, Raja Sofia Raja Arif. Saya Azida Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.